Cuban suara. Boleh dengar semua? Okey, clear. Okey. Okey, baiklah saya akan mulakan pembincangan saya. Okey, yang dihormati pensyarah penilai iaitu Miss Tan Mun Wai dan Dr. Syakir Mahidiana dan semua pensyarah Jabatan Sains yang hadir pada hari ini serta kelakar yang saya kasihi sekalian. Okey, jadi saya akan mula membentang bagi refleksi pertengahan praktikum saya. Baiklah, saya Muhammad Zulmi bin Zulkifli, major dalam subjek sains, minor saya pendidikan jasmani dengan pensyarah penyelia major Dr. Azra bin Azmi dan pensyarah penyelia minor Dr. Abdul Kadir bin Abdul Rahim. Baiklah. Okey, butiran serba sedikit tentang sekolah saya, yang sekolah di kawasan saya iaitu SK Kuala Paya namanya. Okey, lokasinya di Segamat Johor dan statusnya ialah sekolah kurang murid ataupun SKM dengan bilangan murid hanya 97 orang. Dengan bilangan guru 13 orang dan mod PDPR adalah modul dan offline. Isunya sama seperti nasi tadi, murid-murid di kawasan saya menghadapi masalah tentang capaian internet. Okey. Jadi ini adalah jadual waktu saya, iaitu setiap hari saya akan ada kelas, jadi 5 RPH seminggu dan semua waktu kelas ini adalah tidak tetap, ada yang mode online, ada yang offline. Okey, dari mana datangnya online tu kita tengok selepas ni. Sekolah kita ni offline kan, tapi saya jadikan dia online. Okey. Jadi ini adalah kandungan bagi pembentangan saya sepanjang 6 minggu ni, iaitu yang pertama pengetahuan yang di aplikasi yang dah belajar di IPG, kemudian kemahiran baharu yang diaplikasikan di sekolah, kemudian ciptaan inovasi, akhir sekali pengalaman mengajar. Okey. Yang pertama, pengetahuan yang di aplikasi. Ini adalah pengetahuan yang dipelajari di IPG dan digunakan di sekolah. Okey, teori pembelajaran yang diaplikasikan di sekolah ada 3 yang saya tekankanlah. Sebenarnya realitinya semua ilmu yang kita belajar di IPG guna di sekolah, tapi ini adalah 3 yang utama bagi saya. Yang pertama iaitu teori peneguhan Skinner. Kita berikan peneguhan, berikan motivasi kepada murid, iaitu motivasi yang positif, sebutkan bagus, mantap, ataupun dalam kelas dalam kelas saya suka sebut nice. Untuk murid yang mana-mana yang dapat buat satu benda tu nice, kalau dia buat tu kurang pun saya cakap nice juga, dan kita tambah baik apa yang dia boleh buat selepas tu. Yang kedua, teori perkembangan J. Piaget, iaitu menggunakan objek mawjud dalam aktiviti kelas, hands on. Jadi macam tadi kita tengok kelas sekolah ni offline, tapi macam mana boleh wujud objek mawjud? Okey, dalam keadaan ini, konteks ini, saya bagi pengumuman kepada murid dan kepada ibu bapa seminggu sebelum waktu kelas untuk menyediakan bahan-bahan yang kita perlukan untuk melaksanakan aktiviti kelas. Contohnya kita lakukan permainan bayang, jadi murid akan buat puppet show. Dia akan buat objek tu, bayang-bayang tu, dan sediakan torchlight. Lepas ni kita tengok sedikit sedotan video. Dan yang ketiga iaitu teori kecergasan pelbagai Howard Gardner. Jadi penggunaan bagi multiple intelligence, termasuklah penggunaan elemen muzik, seni dalam pendidikan dan pergerakan. Ini saya khususkan kepada pengajaran PJ, dan dalam sains juga saya ada gunakan lagu. Okay. Alright. Okay. Jadi ini adalah salah satu sedutan lah bagi permainan main bayang, kincir angin dan pemanasan badan dinamik berirama. Okay. Jadi yang pertama tu permainan bayang. Yang anda lihat semua ni, ini adalah hasil murid-murid yang buat. Okay. Jadi yang pertama tu permainan bayang, mereka buat puppet show. Yang pertama tu Upin Ipin. Murid-murid sendiri buat jalan cerita, mereka ceritakan watak ni buat apa, watak tu buat apa. Okay, yang kedua ni adalah topik bagi udara. Okay, jadi mereka buat kincir angin berdasarkan panduan yang saya bagi. Jadi mereka buat sendiri. Okay, benda ni, dan mereka ceritakan pemerhatian mereka bagi aktiviti tersebut. Yang ketiga tu, pemanasan badan, iaitu dinamik berirama. Menggunakan lagu, mereka buat senam aerobik. Okay, ini dalam pelajaran PJ. Jadi untuk senaman ni saya kreditkan kepada Cik Wei Sun kerana mengajar saya macam mana nak buat senam aerobik 2 tahun lepas. Okay. Saya baru tahu masa praktikal ni boleh gunakan ilmu ni. Jadi terima kasih Cik. Okay. Next. Okay. Tadi pengetahuan, ini pula kemahiran. Barang yang sedia ada yang diaplikasikan di sekolah. Yang pertama sekali, pada kursus SCSC 063, Curriculum Science. Yang ni belajar bersama Miss Tan, okay, untuk pembinaan RPH bagi perancangan kelas.
sangatlah berguna kerana setiap hari saya perlu hasilkan RPH untuk kelas. Okay? 5 hari saya ada kelas. Okay, yang kedua, EDP 3043, pengurusan bilik darjah. Okay? Ini kita gunakan untuk pengawalan murid semasa dalam kelas. Okay, kita gunakan masa sebelum mula kelas, setiap kali sebelum mula kelas, saya akan maklumkan kepada murid tentang peraturan kelas. Dan peraturan ni bukan saya buat. Semasa kelas pertama bersama mereka, kita buat subangsaran. Saya buat bersama mereka dan mereka telah mempersetujui peraturan tersebut. Jadi mereka akan patuhi peraturan tersebut. Okay, yang ketiga, EDP 3053, teknologi untuk pengajaran, iaitu penggunaan muzik, seni pendidikan dan pergerakan tadi. Kita gunakan teknologi, iaitu kalau tengok dekat sini, khususnya PowerPoint, Google Meet, dan untuk pentafsiran saya gunakan Quizzes dan sebagainya. Alright. Okey, bahagian yang kedua iaitu kemahiran baharu yang belajar di sekolah. Alright. Pengetahuan baharu yang diperoleh di sekolah. Nombor satu ialah realiti suasana sekolah tentang bagaimana pengurusan sekolah khususnya semasa pandemik. Okey, realitinya tentang kehadiran murid. Saya yakin rakan mesti telah mengalami keadaan ini di mana tidak semua yang hadir dan salah satu cara untuk kita elakkan daripada terlalu ramai tidak hadir, kita mintalah untuk mereka cuba untuk hadir kelas dan mempermudahkan cara untuk mereka menghadiri kelas. Dan bagi mereka yang tidak dapat menghadiri atas sebab internet, saya telah membuatkan dua set, iaitu dua set pengajaran, satunya online dan satunya offline. Di mana yang offline ni kita berikan bahan dan tugasan mengikut silibus yang samalah bagi mereka yang online tu. Yang kedua ialah kaedah pengurusan sekolah, iaitu SKM bagi sekolah kurang murid. Okay, tidak sama seperti sekolah lain. Okay, sekolah lain mungkin ada guru besar, ada guru pemakanan pentadbiran, koko dan HAM. Okay, bagi SKM, dia dipanggil sebagai PGB, iaitu pembantu guru besar. Dan pembahagiannya juga lebih kurang, iaitu pentadbiran, HAM dan koko. Dan untuk co-curriculum, unit uniform, kelab dan permainan, bilangannya adalah sangat sedikit. Ini adalah kerana bilangan murid yang sedikit. Untuk sekolah saya hanya ada 2 sahaja unit beruniform, iaitu pengakap dan pandu puteri. Untuk kelab hanya ada 4 saja, untuk sukan hanya ada 3 saja. Okay, jadi bilangannya sangatlah sedikit. Alright. Okay, seterusnya kemahiran baharu yang diperoleh di sekolah, iaitu pengurusan kelas. Ini yang pertama. Okay. Seperti yang kita tahu sebelum ni, kalau masa biasa mungkin ada guru-guru yang boleh masuk kelas dan terus mengajar. Tapi ini adalah PDPR. Jadi sebelum waktu kelas, semua BBM perlu diakses terlebih dahulu. Sebab kita kena betul-betul prepare sebab ini adalah PDPR. Dan untuk mengelakkan isu di mana ada murid-murid yang menggunakan peranti yang sama bagi adik-beradik, mungkin ada yang ada. Jadi saya lakukan kekalan kelas pada waktu malam. Dan jangan risau, ini adalah dipersetujui oleh ibu bapa. Okay? Jadi, waktu pemilihan kelas ni adalah mereka sendiri yang pilih, ibu bapa dan murid. Saya telah buat survey dan kebanyakan majoriti, boleh katakan 80% pilih kelas untuk waktu malam. Dan mana yang tidak dapat join pada waktu malam tu, saya akan bagikan video pengajaran murid-murid dan mereka boleh belajar bersama dengan rakan-rakan mereka dalam video tu. Yang kedua adalah pelaksanaan aktiviti fizikal secara online. Jadi ini adalah kali pertama kita buat kelas PJ secara online. Iaitu kita belajar kemahiran mengawal murid semasa melakukan aktiviti fizikal di rumah. Okay, perkara ini sangat penting kerana sangat berbeza dengan di sekolah di mana kita mengawal murid, kita yang mengawal alatan dan kita yang memilih tempat untuk mereka melakukan aktiviti. Tapi bila di rumah, ini adalah semua pilihan mereka dan pengurusan ibu bapa sendiri. Jadi sebelum kelas kita perlu sentiasa ingatkan tentang alatan-alatan yang perlu ada, keselamatan alatan, keselamatan pakaian, keselamatan tempat aktiviti dan keselamatan barang-barang yang ada di rumah. Jadi ini adalah perkara yang sentiasa perlu dilihat untuk aktiviti fizikal secara online. Okey, baiklah. Sambung pada ciptaan inovasi. Okey. Nama ciptaan saya adalah Virtual Paper Games Integration ataupun VPI. Kita akan panggil VPI lah. Okay, antara paper games yang kita sendiri pernah main masa kita kecil dan sangat klasik, sangat menyeronokkan, antaranya tic-tac-toe,
Connect 4 ataupun Gomoku. Ini adalah antara permainan yang kita pernah main masa zaman kita kecil dulu. Dan saya sendiri, personally, saya nak sampaikan permainan ni kepada generasi sekarang agar mereka dapat mempelajari tentang keseronokan permainan ini. Okay. Jadi, isu kenapa kita bina VPI ni? Why we built it? Okay. Adalah kerana murid tidak menunjukkan minat kepada topik pengajaran kerana tiada objektifkan diri. Okay. Jadi, kalau macam sebelum ni, sistem pembelajaran kita ada UPSR. Ada peperiksaan. Jadi, murid akan bersaing untuk mendapatkan grade yang terbaik. Tapi sekarang, PBD ataupun pentasaran bilik darjah kita adalah secara menyuruh. Jadi murid itu tak nampak apa yang dia dapat dan apa yang dia boleh bandingkan dengan kawan-kawan dia. Jadi dia tak rasa kompetitif. Dia tak rasa nak jadi yang terbaik. Jadi ini adalah kenapa kita bina. Okey, objektif. What is it for? Kenapa kita cipta VPI? Untuk mewujudkan pembelajaran yang menyeronokkan dengan ciri-ciri fair, kompetitif and fun, FCF. Di samping menguji kefahaman murid. Di mana kita lakukan soalan sikit-sikit lah untuk quiz. Okey, butiran ciptaan. How are we building it? Okay, saya integrasikan 4 elemen iaitu sports, education, paper games dan teknologi. Okay, empat integrasi ni menghasilkan VPI dengan ciri-ciri tadilah. FCF, fair, competitive and fun. Okay. Okay, reka bentuk ciptaan. What are we building? Okay, ini adalah rupanya saya gunakan PowerPoint saja. Di mana nampak ada tajuk permainan, arahan permainan, rajah permainan, tugasan atau soalan, logo kumpulan dan paparan permainan. Okey, lepas ni kita akan main bersama-sama untuk kita jelaskan macam mana kita nak gunakan ciptaan ini. Okey, topik bagi inovasi ini. When can we use it? In what topic? Okey, jadi mata pelajaran ini adalah fleksibel. Secara kandungan juga fleksibel. Semua topik, semua mata pelajaran boleh guna. Ini seronoknya, semua orang boleh guna. Okey, kebolehgunaannya boleh diimplementkan dalam semua mata pelajaran. Dan keboleh takbiran, guru-guru boleh menggunakan inovasi gamifikasi ini dengan hanya menggunakan PowerPoint ataupun lukisan jika kelas secara bersemuka lah. Okay, kalau online kita gunakan PowerPoint. Alright. Okay, how to use it? Cara penggunaan. Okay, mari bermain. Okay, saya minta jasa baik. Kalau boleh kalau boleh saya nak jemput syarat penilai untuk main sekali boleh ke? Miss Tan dengan Dr. Syakimah. Bagi link ke mana? Baik. Saya tak pasti sebab saya gunakan handphone saya. Boleh. Oh, tak apa. Dia tak perlukan link. Ini semua cuma tengok skrin saja. Okey. Alright. Okey, jadi Miss Tan boleh pilih seorang ahli kumpulan Miss Tan daripada mana-mana, daripada student lah. Pilih ahli kumpulan untuk Miss Tan. Okey. Siapa-siapa? Siapa-siapa saja. Pilih pengerusi majlis lah. Terima kasih. Okey, so Miss Tan group dengan Fishahan. Okey, Dr. Syakimah boleh pilih seorang? Nora mana? Kita bagi pengerusi lah. Alright. Okey, jadi Miss Tan group dengan Fisha dan Dr. Syakimah group dengan Nora. Alright. Okey, ini adalah permainannya. Mari bermain permainan tic-tac-toe. Okey, setiap petak diletakkan satu tugas. Murid perlu lekapkan soalan untuk mendapatkan petak tersebut. Jika lengkap, murid boleh tanda petak tersebut. Okay, murid perlu mendapatkan 3 petak dalam satu baris untuk menang. Okay, itu objektif game. Dan yang kelima, murid boleh merancang strategi dengan rakan-rakan melalui ruangan chat. Okay, boleh rancang mana nak gerak, nombor berapa nak letak. Okay, boleh strategize. Alright, okay. Sebelum tengok tugas tu, tengok kita ada fire, rock and water. Okay, 3 ikon ni. Okay. Saya tanya grup Miss Tan dulu lah. Okay, grup Miss Tan nak logo yang mana? Okay, grup Miss Tan nak logo mana? Batu. Okay. Yes. Rock group. Okay. Untuk grup Dr. Syakimah nak yang mana? Yang rock dah diambil? Ambil water lah. Okay, water. Okay, rock and water. Sekejap saya tarik ni. Mana set jadi? Alright ni. Rock and water je. Fire kita singkirkan. Okay. Jadi. Sekejap Alright. Saya ada duduk siling. Okay. Ini kepala dan ini ekor. Okay. Kumpulan Miss Tan adalah kepala. Kumpulan Dr. Syakimah adalah ekor. Saya akan toss. Mana yang jatuh, itu akan gerak dulu.
Okey, ekor. Jadi grup Dr. Syakimah akan gerak dulu. Okay. Alright. Okey, sekarang grup Dr. Syakimah. Saya panggil Dr. Syakimah dahulu. Okey, Dr. Syakimah nak ambil nombor berapa? Nombor 5. 5. Okey, nombor 5. Jadi, Dr. Syakimah perlu selesaikan soalan ni. Baru dapat nombor 5. 15. 15. Betul. Okey, grup Oh, air. sangat betul. So, Dapat nombor 5. Alright. Okey, seterusnya. 2 kali loceng dah tu. Habis ni kita lajukan. Okey. Untuk okey, grup Mistan. Okey, saya tanya Mistan dulu. Okey, Mistan nak nombor berapa? 2, 2. Alright, nombor 2 ialah 3 tambah 1. Berapakah jawapannya? 4, Alright, betul 4. Okey. Okey, next kumpulan Dr. Syakimah pula. Okey, sebagai Nora. Nora nak nombor berapa? Nombor 1. 1. Okey, 1. Apakah nama planet kita? Bumi. Betul. Yes. Okey, nombor 1. Alright, kemudian grup Dr. Mistan. Okey, saya panggil Fisha. Fisha nak nombor berapa? Nombor 3. 3. Okey, nombor 3. Tepuk tangan 3 kali, Fisha. Yes. Okey, thank you. Kumpulan rock. Nombor 3. Okey, Dr. Syakimah. Pilih nombor berapa, Dr. Syakimah? Nombor 9. Yes, nombor 9. Okey, tugasannya ialah angguk kepala 5 kali. Nora tolong angguk 5 kali. Okey. Kamera. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Alright. Okey, dengan itu kumpulan Walter dapat straight 3. Jadi mereka menang untuk pusingan ni. Alright. Okey, jadi tahniah untuk kumpulan Walter. baik. Okey, Tahniah. Okey, jadi begitulah cara penggunaan ciptaan inovasi ni. Okey, jadi nampak kan kompetitif, seronok main. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada semua ahli yang telah main. Okey, jadi kalau kelas saya buat sistem merit. Jadi game ni tambah kepada merit mereka dan hujung minggu saya akan bagi hadiah. Okey, macam ni lah contohnya, saya bagi hadiah setiap minggu bagi pemenang. Pizza kecil je, okey dah tu. Dapat bagi seronok. Okey. Jadi itu saja untuk isu inovasi dan pengalaman masa mengajar saya cepatkan. Okey, komander reaksi terhadap pengalaman masa belajar. Okey, guru-guru di SKKP sangat memberikan bantuan dan bimbingan yang mantap dan membolehkan saya untuk melakukan praktikum sekolah tu. Dan yang kedua, saya perlu mencari cara untuk membolehkan praktikum menilai. Saya perlu memulakan kelas secara online di sekolah Kuala Paya ni. Okey. Jadi dengan itu, saya telah melakukan projek PLC untuk guru SKP di mana saya mengajar guru-guru bagaimana nak melakukan kelas secara online. Sebab sekolah tu offline, jadi saya cuba untuk mentransformasikan sekolah tu, menambah guru-guru tu untuk membolehkan guru-guru untuk melakukan kelas secara online. Itu saya buat program Virtual Teaching Foundation. Okay, jadi kalau nak tengok link dia ada di sini, saya boleh bagi sekejap lagi. Okay, matlamat untuk memberikan perendahan asas kepada guru-guru mengendalikan kelas secara maya, khususnya menggunakan Google Meet. Jadi saya memberikan khusus kepada guru-guru. Okay, jadi rumusan untuk refleksi ini, penilaian kendiri pada diri saya. Kelebihan saya ialah penggunaan TMK seperti yang anda lihat dalam PowerPoint ini dan penghasilan grafik. Kekurangannya adalah kawalan tugasan murid di mana saya tak boleh kawal bagi murid tu siapa yang boleh, siapa yang buat dan siapa yang tak buat. Saya cuma boleh perkuatkan ataupun tekankan siapa yang tekankan bagi mereka supaya buat aktiviti ataupun tugasan. Dan akhir sekali ialah rekod pentaksiran iaitu PBD. Ini satu perkara yang saya nak tekankan sebab di IPG kita tak ada khusus yang spesifik untuk PBD. Jadi mungkin saja IPG boleh wujudkan satu khusus bagi kami untuk kami tahu macam mana nak uruskan PBD. Sebab selama ni kami cuma belajar PBD berdasarkan guru-guru di sekolah saja.